Selamat pagi dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Anda bersama saya, Liu Meme dalam Influencer Ejapan kali ini yang akan membicarakan topik cinta ibuku jangan hilang di telan zaman. Tahukah anda, hari ini persamaan 23 April merupakan Hari Buku dan Hak Cipta yang disambut secara serentak di seluruh dunia. Dengan itu, bersama kita di studio hari ini, Puan Izawati Eni yang merupakan seorang penulis yang akan menemani saya bagi membicarakan topik kita pada pagi ini. Apa khabar Puan Izawati? Khabar baik, Mei. Terima kasih kerana mengundang saya untuk episod Influencer Japan pada kali ini, Mei. Sama-sama Puan. Okey. Saya ingin bertanya kepada Puan, sebagai seorang penulis, apakah pengertian Hari Buku dan juga Hak Cipta ini menurut pandangan Puan sendiri? Okey, Mei. Kalau bercerita mengenai Hari Buku dan Hak Cipta ini, jadi saya sebagai penulis, hari ini adalah satu yang bagi kami, bagi saya sendiri dan juga bagi para penulis di luar sana, ini adalah satu yang signifikan kepada kami kerana ia merupakan hari raya. Kita sebut, kami para penulis selalu katakan hari ini sebagai hari raya kepada kami. Kerana hari ini sebagai bukti bahawa hasil usaha dan karya kami diiktiraf dan ia boleh dikatakan sebagai sumbangan kami dalam dunia perbukuan dan penulisan ini diiktiraf, dan ia juga sebagai satu manifesto yang menyatakan bahawa bidang penulisan ataupun seorang penulis itu karya dia didukung dan diangkat oleh masyarakat dunia. Itulah yang pentingnya mengenai buku ni lah, Hari Buku dan Hak Cipta ni. Dan dari segi Hari Hak Cipta pula, hak cipta ni penting bagi seorang penulis kerana hak cipta ini adalah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang untuk tempoh masa tertentu kepada pencipta karya yang untuk mengawal penggunaan karya mereka. Maksudnya karya saya ni, contohlah karya kami ini, kita diberi hak eksklusif lah. Maksudnya saya tulis, idea saya telah dipatenkan dan diberi hak eksklusif tersebut. Jadi dari segi hak perundangan kita ada maksudnya kita punya hak dari segi hak perundangan, hak ekonomi dan hak moral. Jadi kalau nak diulas, sebenarnya mudah saja. Cuba bayangkan jerit-perih kami sebagai penulis. Jika kami sebagai penulis, kami tidak diberi hak ni, maksudnya segala tulisan kami boleh diplagiat di sesuka hati. Jadi kami rasakan itu satu yang sia-sia lah usaha kami kalau kami tidak diberi hak untuk hasil idea kami. Oh, kiranya kalau tidak diberi hak itu sesiapa sahajalah boleh copy ataupun plagiat kerja-kerja hasil penulis ni lah sebenarnya. Dan juga ia merupakan satu memberi hak integriti kepada kami para penulis, sebab di dunia ini sebab itulah yang menurut Mei tadi kan Hari Buku ni telah digubal oleh UNESCO, untuk mengiktiraf para penulis atau karyawan penulisan di luar sana. Okey, baiklah. Jadi kita telah pun mendengar pengertian Hari Buku dan Hak Cipta dari Puan Izawati lah, dari perspektif seorang penulis. Baiklah, Puan, sebelum kita pergi lebih lanjut, bolehkah Puan kongsikan sejak bila dan bagaimana Puan boleh berkecimpung dalam bidang penulisan ini? Okey, untuk berkecimpung dalam dunia penulisan ni sebenarnya secara tidak sengaja. Jadi saya boleh katakan mungkin ini pengalaman peribadi saya lah. Saya sebenarnya dari kecil telah didedahkan mengenai buku, cinta pada buku. Sebab daripada bapa saya sendiri yang suka kumpul buku. Memang banyak buku dia bawa balik. Kemudian bila dah besar sikit, bapa saya beli kamus. Dari kamus. So kiranya dari situlah bermulanya minat untuk membaca dan juga untuk menulis. Yes. Dari situlah kiranya. Dari situ. Tetapi sebenarnya saya tidaklah terlatih dalam bidang penulisan. Cuma mungkin disebabkan hobi, kita memang minat membaca, dan juga saya selalu pergi ke kedai buku bila dah dewasa sikit. Saya suka beli buku lah. Saya suka baca buku. Dari situlah timbulnya idea penulisan. Jadi berminatlah untuk pada satu hari tu saya terfikir pada diri saya sendirilah. Saya berkata, kalau bagusnya kalau salah satu buku yang berada di rak buku, di toko-toko buku, di kedai-kedai buku tu ada terselit nama saya. Hasil dari karya Puan sendiri. Ya, itu angan-angan saya. Dan akhirnya jadi kenyataan. Okey, baiklah, seperti yang kita dapat lihat di sini, terdapat beberapa karya hasil terbitan Puan sendiri. Antaranya kita ada tepi kain, sesaya, baju kelawar dan juga lain-lain.
Apa kata Puan boleh kongsikan juga secara ringkas kepada penonton kita di luar sana mungkin yang berminat untuk membeli buku-buku Puan. Hanya menceritakanlah secara ringkas yang berkaitan dengan hasil-hasil terbitan ini. Okey, buku pertama saya hasilkan adalah pada tahun 2015 iaitu Baju Kelawar Bedak Sejuk. Ini buku solo buku solo Baju Kelawar Bedak Sejuk. Yang ini pun buku solo juga tepi kain, lebih kepada cerita kemasyarakatan. Kalau kita tahu pasal tepi kain, jangan jaga tepi kain orang. Dari situlah idea nak buat buku tu. Dan juga 3 buku lain ini adalah buku antologi. Yang satu ni khas untuk semasa edisi Perintah Kawalan Pergerakan pada tahun 2020. Jadi saya menyumbang. Ini buku antologi maksudnya buku yang menghimpunkan karya-karya daripada banyak penulis. Dan saya salah seorang penulisnya. Buku antologi. Yang ini juga buku sesayap adalah buku antologi juga, tetapi dia lebih kepada genre travelog. Travelog ni bermaksud kita merakam atau merekodkan pengalaman semasa kita travel lah di mana-mana. Okey, jadi buku ni daripada travelog dan ini pun antologi. Buku antologi bermaksud ramai penulis dan saya juga salah seorang yang menyumbang tulisan dalam buku ni. Okey, untuk yang buku ini, yang ini special sikit bagi saya sebab buku ni dia bukan dia adalah buku puisi di bawah bimbingan Prof Dr. Lin Swee Tin. Itu adalah salah seorang penyajak yang terkenal di Malaysia lah. Jadi hasil bimbingan dia kami masuk kelas and then kami hasilkan karya dan akhirnya kami bukukan dan diterbitkan. Itu yang special lah. Saya dapat, bagi saya ilmu yang diperolehi daripada Lin Swee Tin tu bila kita gunakan aplikasi dan saya berjaya hasilkan karya 2 sajak dan dibukukan di sini. So kiranya perbezaannya yang buku solo ni maksudnya hanya idea Puan sendirilah, kiranya hasil terbitan Puan sendiri. Betul. Buku solo ni buku memang penulis saya seorang lah. Yang ni memang daripada pengalaman sendiri. Jadi saya buat buku lah, saya bukukan hasil pengalaman sendiri. Untuk buku ni lebih kepada wanita lah, especially untuk suri rumah. Jadi bagaimana mereka nak bermotivasi dalam kehidupan. Macam tu lah lebih kurang. Banyak tips-tips dalam buku ni lah. Buku ni lebih anekdot, cerita yang ada karya watak fiksyen dalam ni. Lebih kepada dunia masyarakat sekitar mengenai jangan jaga tepi kain. Mengenai isu-isu kemasyarakatan yang sedang berlaku di persekitaran kita lah. So hasil-hasil karya Puan ni dia lebih kepada macam dekat dengan masyarakat lah kiranya dalam penceritaan. Betul. Saya setakat ini semuanya buku umum yang lebih kepada masyarakat dan dunia sebenar. Setakat ini karya fiksyen belum lagi. Karya lain belum lagi. Untuk buku ni boleh cari buku ni boleh je type nama tajuk ya. Contohnya Baju Kelawar Bedak Sejuk, type saja. Mungkin banyaklah penjual secara online di website ke. Kiranya boleh didapati dengan mudah lah ya secara online saja. Tengoklah, bergantung pada stok. Baiklah. Kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini dengan lebih informasi, tetapi sebelum itu marilah kita sama-sama saksikan BT ini. Anda masih lagi bersama kami dalam Influencer Age Japan bagi membicarakan Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia. Baiklah Puan,
pandemik yang melanda semestinya memberi kesan yang begitu hebat, bahkan dunia buku juga menderita dalam diam. Adakah Puan turut merasainya dan bagaimana Puan mengatasi cabaran ini? Ya, mengenai menderita dalam diam, sebenarnya taklah diam sangat menderita. Kalau ikutkan seluruh dunia ni terkesan akibat pandemik ni, dan tidak terkecuali dalam dunia perbukuan ni. Saya akuilah, sebagai seorang penulis, biasanya bila semasa sebelum terjadinya pandemik, meriah, karya kami meriah. Tapi apabila pandemik ni berlaku, dia memberi kesan kepada ekonomi, especially dalam dunia perbukuan ni. Apabila penerbit-penerbit dia menanggung risiko kerugian yang tinggilah, sebab apabila PKP berlaku, berarti ekonomi dia tak berjalan seperti biasa. Jadi ia mengakibatkan jualan buku merosot. Apabila jualan buku merosot, maka penerbit dia nak terbitkan buku pun berfikir banyak kali lah. Sebab dia mengenalan kos yang besar. Yes, apabila kos penerbitan satu hal, satu lagi adalah kos pemasaran. Jadi pemasaran ni adalah pihak-pihak pengedar buku. Penerbit dia terbitkan buku. Jadi semua ni saling bergantung. Apabila ekonomi, especially dalam penjualan buku merosot, maka para penerbit pun dia mengambil langkah untuk berhati-hati untuk menerbitkan buku. Dia tak mau mengambil risiko untuk terbitkan buku banyak-banyak. Nanti akhirnya mereka mengalami kerugian. Jadi apabila dia semuanya saling bersangkut pautlah, apabila penerbit mengambil langkah berhati-hati untuk menerbitkan buku, maka mereka akan memilih buku karya-karya yang pasti akan meletup. Contohnya macam itulah. Dia akan biasanya mereka akan cenderung untuk memilih, contohlah, mungkin mereka akan pilih influencer yang mampu untuk memasarkan buku mereka lebih. Jadi sedikit sebanyak dia memang mengganggu sikitlah periuk nasi untuk para penulis di luar sana, especially yang penulis sepenuh masa lah. Jadi untuk saya sendiri pun, masa tu saya pun terfikir bagaimana saya nak teruskan dunia penulisan kalau macam ni. Sebab kalau saya hantar manuskrip, penerbit tidak mahu terbit, jadi ia ibarat membuang masa kami lah, macam tu lah bagi saya. Dan juga mengeluarkan idea untuk menghasilkan sebuah buku tu bukannya mudah. Jadi apabila tidak diterbitkan dan dia tersimpan saja dalam memori, jadi macam ia sedikit sebanyak menyebabkan motivasi penulis tu rendah lah. Macam nak meneruskan sebagai penulis tu, kerjaya sebagai penulis tu macam makin motivasi dia makin kurang. Jadi kami, macam saya lah, saya ambil langkah untuk berkolaborasi. Contohnya dalam buku-buku antologi ni. Jadi penerbit dia banyak buka peluang projek menulis secara berkumpulan. Ini maksudnya antologi. Jadi kami akan menyumbang satu buku mungkin lebih pada 20 orang penulis. Jadi kuranglah kos tu. Jadi semua penulis dia boleh menghasilkan karya. Jadi win-win situation lah masa tu. Itu adalah salah satu langkah lah mengatasi cabaran tersebut dengan berkolaborasi dengan penulis-penulis yang lain di luar. Dan juga ia membantulah supaya buku tu tidaklah terus dunia perbukuan tu tidaklah terus malap. Jadi kami inilah usahanya, antaranya kita terbit buku bersama-sama supaya kita sama-sama dapat manfaat, penerbit dapat manfaat, penulis pun dapat manfaat. Masyarakat pun mendapat manfaat. Masyarakat pun dapat manfaat hasil daripada tulisan kami. Kalau tidak ada sokongan seperti ini, mungkin para penulis pun dia kuranglah untuk motivasi kurang menghasilkan karya yang baru. Sebab bila peritnya untuk terbit tu, hasil karya tu tidak diterbitkan dan tidak dihargai, maka motivasi tu kurang dan mungkin niat untuk terus berkarya tu mungkin terkubur. Mungkin kalau inilah, kalau kita tak ada buat perancangan yang seperti beginilah. Baik, Puan. Seperti kita dapat lihat masyarakat kini terutamanya lah generasi muda, bahkan kanak-kanak saja lebih dilihat lebih banyak meluangkan masa bersama gadget berbanding buku. So apakah pendapat Puan sendiri mengenai perkara ini? Sebenarnya mengenai meluangkan masa dengan gadget dan orang tidak suka dengan buku, kita sebenarnya tak dapat elak.
perubahan zaman tu memang sentiasa berlaku dari zaman ke zaman. Jadi sekarang ni zaman teknologi. Memang orang akan lebih memilih informasi baca dekat di gadget lebih mudah sebab boleh dibawa di mana-mana dan boleh diakses di mana-mana. Tetapi ia sebenarnya memang satu cabaran untuk penulis buku, untuk buku fizikal lah, untuk bersaing dalam dunia teknologi ni. Tetapi sebenarnya kita masih boleh melihat situasi itu sebagai satu peluang. Mungkin karya kita mungkin tak semestinya terbit secara fizikal. Mungkin kita juga boleh kita tulis dalam dalam bentuk digital supaya boleh diakses di mana-mana. Adakah Puan mempunyai perancangan untuk ke arah itu? Mungkin pada suatu hari nanti, buat masa sekarang ni belum lagi. Bagi saya dunia teknologi ni kita tak boleh elak, jadi kita mungkin boleh belajar beradaptasi. Kalau sebelum ini karya kita dalam bentuk fizikal dibukukan, mungkin lepas ni karya itu kita buat e-book. E-book, maka semua dapat manfaatkan. Apabila teknologi ni, penggunaan teknologi dalam penulisan, sebenarnya akses kepada penulisan kita lebih luas. Bukan setakat boleh kita jumpa secara fizikal, tetapi di dunia maya siapa-siapa boleh just type saja nama kita. Contohlah. Tetapi rasanya buku secara fizikal pun kiranya perlu jugalah dihasilkan, sebab betul, tidak ramai dan mungkin tidak semua yang berminat untuk membaca secara digital. Betul. Jadi sebab itulah cabaran tu kita perlu atasi dengan kita tidak boleh elak, tapi kita boleh berkolaborasi. Maksudnya, kalau saya terbitkan buku tepi kain, saya boleh juga, mungkin penerbit dia boleh buat dalam bentuk digital. Katalah dalam tempoh masa tertentu kita pasarkan dalam bentuk fizikal, mungkin dalam selepas beberapa tahun mungkin boleh kita buat dalam bentuk e-book. Jadi benda tu berterusan lah. Jadi tidaklah kata buku tu terus malap, tapi sebenarnya kita mesti bersedia untuk beradaptasi dengan dunia sekarang. Betul. Baiklah Tuan dan Puan sekalian yang sedang menyaksikan rancangan ini, kita telah pun sampai ke penghujung episod. Sekali lagi saya ingin mengakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Izzawati ini kerana sudi meluangkan masa bersama kami walaupun sibuk dengan tugas hakiki. Terima kasih. Semoga perkongsian kita pada hari ini memberi manfaat bersama kepada semua penonton di luar sana. Maka bersempena dengan Hari Buku Sedunia, marilah kita sama-sama membeli sebuah buku dan mulalah membaca. Jangan lupa untuk like, share, follow dan subscribe media sosial Japan Sarawak untuk lebih informasi.